Tujuannya dengan bayaran 5 juta dia bolehlah mencari gali minyak. Pada masa tu, iaitu dalam tahun 50-an, 60-an, harga minyak ialah sebanyak 2 riyal, 2 dolar 30 sen lebih kurang 1 tong. Tetapi kos untuk nak mencari gali minyak sebanyak 1 tong ialah sebanyak 7 dolar 50 sen duit Amerika. Oleh kerana dia tak rok lagi lah nak cari gali minyak dengan harga tinggi, sedangkan harga minyak rendah di pasaran dunia, maka dia suruh balik kawasan itu. Dalam bahasa Inggeris dia panggil relinquish kawasan itu kepada kita balik. Maknanya kita cuai sikit, kerana kita patut daftar dengan pejabat di Geneva di bawah Law of the Sea Convention. Itu mengikut peraturan antarabangsa, tetapi kita tak buat begitu. Kebetulan syarikat Shell Titan buat permohonan kepada Shell di Bangkok, nak kepada kawasan yang sama, termasuk sedikit kawasan di Teluk Siang. Tengok Siang timbal permohonan daripada Shell Titan dari Houston. Pada masa tu kita duduk sibuk dengan pengganas komunis. Arwah Ghazali Syafi'i dia report kepada Tun Hussein On sebagai Perdana Menteri pada masa itu. Dia kata kita kena dapat kerjasama daripada negeri Siam untuk nak kepung komunis di kawasan Betung berhampiran dengan Greek dan Kru, kerana dia mahu berganah banyak orang kita kena bunuh dan banyak anggota keselamatan kita cedera dan ada yang meninggal oleh kerana diangkat sama, dia dipasang dengan banyak di kawasan sebelah utara Perak. Jadi apabila berunding dengan Perdana Menteri Siam Kriam Sak masa itu, maka kata Kriam Sak, apa kata kawasan Bertinik di dekat Kelantan. Ni orang dia sebut kawasan Bertinik, inilah dia. Jadi Tun Hussein nak selesai soal dengan komunis ni, jadi nak kepada bantuan Siam supaya dia dapat hantar batalion tentera Siam untuk kepung komunis di Betung. Langsung setuju. Dia kata kalau begitu kita tak payah runding banyak, kita sign agreement, kita bagi dua mengenai kawasan yang dipertikai ini, yang dikatakan kawasan bertindih. Sebenarnya tidak bertindih kerana kita lewat daftar klaim kita mengenai kawasan ini, kerana kawasan ini kita pernah bagi sebagai konsesi kepada syarikat ESO dalam tahun 50-an 60-an. Jadi Amar Mendiang ni semata-mata nak bagi tahu kepada adik kakak di sini bahawa tak ada benda yang kita nak pertikai. Bertindih tak bertindih, JDA tak JDA, kalau ada minyak tetap Kelantan dapat. Ya. Ini mengikut undang-undang yang dilulus oleh Parlimen dan perjanjian yang dibuat oleh kerajaan-kerajaan negeri berdasar kepada perjanjian yang dibuat antara Sarawak dengan Petronas. Jadi hamba pun mikir juga, yalah, kena fikir juga benda lagu ni tidak. Bapa susah sangat siapa masa nak beri duit ke Kelantan ni. Kalau ada minyak mengikut agreement, berilah, wajib kena bagi. Tetapi Sabah pernah jatuh ke tangan pembakar masa PBS berkuasa di sana di bawah Joe Pairin sebagai ketua menteri. Petronas bayar juga 5%. Tak Timur nak beri wet asal tak asal, kalau dia sebut asal.
Mari kau Kelantan, timur soal asal. Siapa jom pagi pandang ini, kamu tak tahulah. Kamu rasa nasihat ni tak berapa betul. Terengganu sampai hari ni tak selesai-selesai lagi. Waktu mulai tahun 2000 sudah tak bayar lagi. Bayaran 5% wang tunai kepada kerajaan Terengganu. Padahal Terengganu berhak mendapat bayaran wang tunai ini. Ini masalah ni bukan masalah kecil. Ini masalah agreement di bawah akta yang dilulus oleh Parlimen. Kalau satu agreement yang kita buat, yang kita akui sebagai sah, sebab itu kita tak bayar ke Sarawak, kita bayar ke Sabah, terus menerus. Apa untuk negeri Kelantan kita tak boleh bayar kalau betul-betul ada hasil minyak? Betul tidak? Soalnya kita berhubung dengan dunia. Kita nak ajak pelabur-pelabur mari melabur dalam negara kita supaya boleh pindah teknologi, boleh bagi pekerjaan kepada rakyat kita, dan boleh timbulkan pelaburan sampungi untuk rakyat, dan boleh buka pasaran di dunia untuk barang-barang keluaran kilang yang dibina dengan duit pelaburan tadi. Kalau bahasa kita tak hormat perjanjian yang kita buat, yang kita satu ketika akui sebagai sah, lagu mana demo ni nak mari melabur di sini? Takut kalau agreement tu tak laku pula masa depan, kerana kita tak hormat. Lagu orang buat sendiri sesama kita tak hormat juga. Kita pun ada cadangan nak pinjam duit daripada bank-bank antarabangsa untuk bantu kita memajukan negara kita. Tetapi kalau bahasa satu agreement seperti yang berlaku ni tak boleh dihormati. Lagu mana bank-bank tu nak layan permohonan kita? Kita pun atas nama Petronas ada juga perjanjian dengan negeri-negeri di luar negara seperti Sudan, Iran dan sebagainya, kerana kita nak cari gali minyak di sana. Dan kita melabur juga di beberapa negara yang lain seperti Kemboja, Vietnam, Filipina dan lain-lain.